Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan bertemu kita kembali untuk siri yang kedua bagi pembinaan item pentaksiran bilik darjah untuk tahap penguasaan 1 dan tahap penguasaan 3 dalam mata pelajaran matematik tahun 2 dan tahun 3. Baiklah, kita akan teruskan kepada pemetaan dokumen standard kandungan dan contoh item. Okey, seperti mana yang cikgu-cikgu ketahui bahawa terdapat 6 tahap penguasaan dalam pentaksiran bilik darjah, tetapi yang perlu kita buat untuk pembinaan item ini adalah untuk TP1, TP2 dan TP3. Di sebelah kiri ini menunjukkan secara umum mengenai tafsiran tahap penguasaan murid dalam matematik. Jadi yang ini saya rasa cikgu semua dah faham tentang tahap penguasaan. Jadi mari kita lihat tentang kemahiran dan proses dalam matematik ya. Sebenarnya elemen kemahiran matematik dan proses matematik yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh murid ditaksir secara berterusan, iaitu pentaksiran bilik darjah, iaitu mematuhi segala kaedah seperti pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Dalam situasi hari ini, iaitu dalam situasi pandemik, kita tidak boleh lari daripada untuk membuat pentaksiran, juga memberi tahap penguasaan murid. Mungkin ramai di antara guru yang menggunakan modul PDPR. Jadi di dalam modul PDPR tu kita perlulah menyediakan modul yang lengkap, iaitu 9 perkara yang termasuklah pentaksiran di dalam itu. Dan apabila kita untuk membina latihan atau untuk membina item PBD, kita boleh selitkan di dalam modul tersebut, iaitu kita panggil modul terancang dan pentaksiran terancang. Sebab di setiap item di dalam kemahiran, sebagai contoh, di dalam setiap kemahiran tidak semestinya kita menetapkan TP untuk murid-murid, tetapi kita perlulah mahir dalam merungkai DSKP dan TP murid. Okey, jadi dalam proses PDP, guru boleh mentaksir keupayaan kemahiran matematik bersekali dengan amalan pengajaran, pembelajaran yang ditunjukkan melalui proses matematik, iaitu dalam pembelajaran kita boleh memberi TP, iaitu penyelesaian masalah, penakbulan, komunikasi, perkaitan dan perwakilan. Okey, jadi di sini kita lihat bahawa tahap penguasaan murid itu perlulah dinilai ya. Kalau di sini untuk kita di sekolah plan, sekurang-kurangnya murid mesti melepasi TP3 yang asas ya. Okey, walau bagaimanapun guru perlu tahu bagaimana merungkai DSKP dan TP ya, supaya ianya adalah terancang dan mudah digunakan untuk menilai murid. Jadi pembinaan item tu perlulah dirancang ya. Okey, jadi mari kita tengok untuk yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ini adalah DSKP dan juga tahap penguasaan murid yang khusus. Okey, jadi setiap topik seperti mana yang cikgu ketahui bahawa TP itu telah diletakkan di dalam DSKP ya. Jika kita lihat di sini bahawa di sini satu contoh saya tunjukkan di sini tahun 2, iaitu nombor bulat hingga 1000 ya. Nombor bulat hingga 1000, iaitu TP1 dia menyatakan sebarang nombor hingga 1000. Tak kiralah dia ambil di kemahiran 1.11 ke 1.112 atau 1.13. Itu bergantung kepada kesesuaian cikgu, yang mana cikgu rasa sesuai untuk kita menilai TP murid. Okay, jadi kita tengok pula tahap penguasaan 2
menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib. Bermakna TP2 ni ada dua. Mula menentukan nilai nombor. Okey, mari kita tengok dekat sini di mana dia menentukan nilai nombor. Dan kita perlu menentukan nilai nombor. Okey, menentukan nilai nombor. Okey, kita tengok. Menyebut sebarang iaitu menyebut sebarang nombor, menentukan 1.112, menentukan nilai nombor hingga 1000. Okey, jadi kalau kita tengok di sini dia ada dia punya kumpulan. Satu, dia nak menentukan nilai nombor. Mungkin cikgu boleh ambil yang pertama ataupun memadankan pun boleh. So ada 1.1122. Dan satu lagi ialah menyusun dalam tertib. Baru dia lengkap TP2 ni. Pertama dia mesti menilai nombor. Okey, itu untuk TP2 yang pertama. Dan kemudian dia menyusun nombor dalam tertib menaik. Dia masih lagi dalam menentukan nombor. Jadi ini mungkin di 1.12, iaitu menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan menurun. Jadi barulah lengkap TP2. Jadi baru kita boleh kelaskan, beri murid itu dalam TP2. Okey ya, jelas di situ ya cikgu ya. Okey, jadi kita tengok di TP3 dia ada menganggar dan membundarkan sebarang nombor. Jadi kumpulan dia pertama dia mesti menganggar. Item dia mesti menganggar. Jadi cikgu carilah dalam DSKP tu di tajuk yang mana. Jadi yang ini saya buat contoh untuk TP1 dan TP2. Okey, kemudian membundar sebarang nombor. Jadi kumpulan ni mesti lengkap. Pertama dia mesti menganggar dan membundar sebarang nombor. Okey, dan seterusnya ada lagi kumpulan dia melengkapkan rangkaian dan pola nombor. Jadi bukan bermaksud kita ambil satu menganggar dan membundar sebarang nombor dah boleh kita bagi TP3, tetapi dia ada kumpulannya. TP3 ni merangkumi 4 perkara. Jadi item yang kita guna, yang kita bina mestilah ada menganggar. Tak kisahlah kita nak buat item objektif ke, subjektif ke, kerja projek ke, kuis ke, membundar. Dan satu lagi membundar. Ini untuk kumpulan yang pertama. Dan yang ini untuk melengkapkan rangkaian. Okey, jadi mungkin dia melengkapkan rangkaian 100-100. Kemudian pola nombor. Jadi ini mungkin ada pola nombor. Jadi lengkap 4 perkara barulah murid boleh diberi TP3. Jadi aras item yang kita bina pentaksiran bilik darjah bergantung kepada kesesuaian. Jadi cikgu perlulah faham dulu apa itu standard prestasi dan seterusnya dikaitkan dengan DSKP ya. Maksudnya di DSKP ni kita akan mengajar. Jadi kita bukan mengajar mengikut TP, tetapi kita mengajar mesti mengikut kemahiran-kemahiran yang telah ditulis, yang telah disediakan di dalam ini. Okey, jadi mari kita lihat contoh bagaimana kita nak membuat pemetaan. Mungkin ini boleh dijadikan panduan cikgu di masa akan datang, atau cikgu nak membina item. Okey, kita lihat ya. Okey. Ini adalah contoh pemetaan DSKP dan standard prestasi. Ini adalah contoh ya. Contoh pemetaan dan standard prestasi. Okey, ini adalah rancangan pengajaran tahun 2020, matematik tahun 2 ya, KCCR semakan 2017. Maknanya kita menggunakan yang terkini. Okey, contohlah nombor minggu 1 nilai nombor. Jadi ada okey, di TP ni, okey, dia buat standard pembelajaran dia apa. Jadi maksudnya kalau dalam DSKP cikgu tulislah dekat tepi tu dengan pensel ke apa. Okey, kalau di sini 1.11, cikgu nak uji di mana? 1.11 ke 1.12 ke? Jadi cikgu perlu tahu apa tadi yang TP1. Okey, yang sebelum ni tadi kita TP1 tu tadi kita dah lihat apa. Okey, kita patah balik semula. Okey, kita tengok TP1 menyatakan sebarang nombor hingga 1000. Jadi cikgu kena nyatakan sebarang nombor hingga 1000. Sama ada cikgu nak menamakan ke secara lisan, membaca ke sebarang nombor yang dia beri,
menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka ataupun memadankan dengan namanya dalam perkataan ke apa ke. Jadi yang ni kita boleh guna untuk TP1. Jadi pilihlah mana-mana item, pilihlah mana-mana kemahiran dalam ni 1.11 ataupun cikgu rasa di 1.12 cikgu nak buat padanan pun boleh. Jadi kita boleh taksir dia sebagai TP1 dan kita boleh buat pentaksiran sama ada latihan bertulis. Okey, latihan bertulis ni tadi ada sama ada kita nak buat soalan berbentuk objektif atau subjektif. Pentaksiran alternatif. Okey, sesuai ke dengan ini untuk latihan bertulis? Kita tengok kalau dia sebut kan, dia suruh sebut. Okey, jadi kita kena ikut kesesuaian. Mungkin kadang-kadang ini lebih sesuai kepada lisan. Okey, dalam PDPR ni mungkinlah terdapat kekangan lah ya, kalau macam cikgu yang boleh contohlah bagi nombor tersebut. Sebelum tu kita bimbing lah dengan modul PDPR. Mungkin cikgu bagi beberapa nombor dalam grup WhatsApp, minta murid sebutkan, sebab kadang-kadang murid pemulihan kita kalau kelas yang tak ramai, kalau 2-3 orang tu mudahlah sikit kerja cikgu. Tapi kalau macam murid tu sendiri dia hanya sepenuhnya menggunakan modul PDPR, jadi kita ambil lah mana yang sesuai untuk kita melaksanakan pentaksiran. Okey ya. Di sini saya harap cikgu jelas ya, maknanya kita buat pemetaan di mana TP1 kita nak letak. Jadi di situlah kita akan bina item. Apa bentuk item untuk baca ke, buat padanan ke, itu bergantung kepada cikgu. Kalau di sini dia kata boleh buat latihan bertulis, latihan alternatif, itu bergantung kepada kesesuaian kita ya. Okey, kemudian TP2. Di TP2 ni 1.12. Okey, 1.12 ni tadi dia ada dua kan. Jadi kalau kita lihat di depan tadi 1.12 adalah menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib. Jadi ada dua lah, ada maksudnya di sini cikgu perlu membina dua item ya. Dua item. Jadi ada dua perkara yang perlu kita lengkapkan di dalam kumpulan TP2. Jangan kita letak satu tadi menentukan nilai, dah bagi TP2 tak. Dia juga kena ada pola. Mungkin 1.12, 1.12 atau yang satu lagi 1.124 kan. Jadi ada dua item cikgu buat di sini untuk murid ini mendapatkan TP2. Jadi item yang perlu kita bina terpulang. Sama ada cikgu nak menggunakan pentaksiran alternatif, cikgu nak menggunakan latihan bertulis, sama ada subjektif atau objektif, terpulang kepada cikgu. Yang ini cuma saya berikan contoh sahaja ya. Okey, jadi saya harap cikgu jelas bagaimana kita nak merungkai di SKP dengan standard prestasi dan jenis item yang kita pilih untuk kita bina sesuai dengan yang kita katakan kecukup cakupan atau kesesuaian item yang kita bina. Berikut merupakan contoh item alternatif tahun 2. Okey, subjek dia adalah matematik tahun 2. Tajuk, okey kita tuliskan tajuk dia nombor bulat hingga 1000. Standard kandungan 1.1, standard pelajaran 1.11. Jadi kita letakkan TP-nya sebagai TP1 dan jenis item ialah item alternatif. Jadi apabila kita hendak membina item alternatif, kita perlu letakkan prosedur atau langkah-langkah ya. Contoh di sini, pertama guru menunjukkan kad imbasan. Kedua, murid akan membaca nombor ditunjukkan oleh guru dalam kad imbasan. Ketiga, guru mencatat penguasaan murid dalam borang yang disediakan. Jadi di sini ada prosedur dan nombor-nombor ini ditunjukkan. Jadi apabila kita nak membuat item alternatif, kita perlu ingat kita letakkan prosedur. Jadi kita boleh merancang di dalam setiap TP yang kita berikan, kita rancang terlebih dahulu supaya ianya mudah untuk cikgu melakukan pentaksiran bilik darjah
secara terancang. Contoh yang lain 1.11 TP1. Okey, TP1 nilai nombor menamakan nombor hingga 1000, iaitu 1.112 menyebut sebarang nombor diberi dalam bentuk angka. Yang ini pun dibuat alternatif juga. Jadi ada langkah-langkahnya, dia kata, ataupun prosedur. Guru memberi arahan tugasan di dalam modul PDPR yang berkaitan. Ini adalah contoh dalam PDPR. Kemudian murid diminta menggunting dan menampal di dalam lembaran yang disediakan. Mungkin sebelum ni cikgu dah ajar dalam modul tu ada contoh-contoh. Kemudian ini dia punya item yang cikgu bina. Kemudian murid diminta menyebut dan merakam suara mereka dan menghantar kepada guru tugasan yang diberikan tadilah. Kemudian murid diminta menyerahkan tugasan yang dibuat di pondok jaga sekolah pada jadual yang ditetapkan. Maksudnya mungkin ada dia buat grup WhatsApp dan mungkin kerja projek dia minta murid menggunting dan menampal nombor-nombor yang diberikan. Kemudian ada juga dia minta untuk murid menghantar, menyebut nombor-nombor yang diberikan dan menghantar melalui WhatsApp. Bergantung kepada kesesuaian. Cikgu boleh ubah. Yang ini adalah sebagai contoh saja. Kalau cikgu kata nak gunakan aplikasi WhatsApp dan murid tak perlu hantar pun boleh. Okey, kalau cikgu kata nak suruh murid gunting, cikgu sediakan nombor-nombor ni pun boleh. Itu bergantung kepada cikgu. Yang ini adalah bentuk alternatif lah juga. Jadi alternatif ni dia perlukan prosedur atau langkah-langkah. Jadi cikgu buatlah macam ni. Apa dia SK dia, apa dia SP dia, TP dia, jenis item dia dan ada langkah-langkah. Dan ini boleh dijadikan sebagai item yang kita bina dalam pentaksiran bilik darjah secara terancang. Okey, yang seterusnya. Okey, yang ini masih lagi dalam 1.11. Jadi kita tengok jenis item dia. Kalau tadi dua tadi alternatif, jadi kita tengok pula masih lagi tajuk yang sama, nombor bulat hingga 1000. Jadi maksudnya pentaksiran yang kita boleh buat tadi secara alternatif yang dalam kelas, alternatif yang dalam PDPR. Jadi yang ini adalah alternatif untuk bukan, yang ini adalah jenis item objektif. Masih lagi tajuk yang sama 1.11 tapi dia ambil 1.113. Jadi daripada tu kita boleh pilih mana-mana. Jadi kita tulislah subjek dia, tajuk dia, standard kandungan, standard pelajaran TP berapa, TP1, jenis item, objektif. Okay, jadi objektif ni mungkin dia ada pilihan. Jadi tidak semestinya ABC. Jadi padanan juga adalah item objektif kerana dia menyediakan latihan. Jadi ini mungkin kita boleh jadikan sebagai item objektif. Jadi sebut dan padankan angka dengan perkataan 320. Jadi dia carilah mana 320, dia padankan. 455 dia padankan. Jadi ini boleh menjadi item objektif. Jadi cikgu boleh sesuaikan dengan keadaan dan murid cikgu mengikut aras kesukaran yang sederhana, tinggi ataupun susah, bergantung kepada cikgu. Tapi murid-murid di dalam program plan ni adalah kebanyakannya murid-murid yang agak lemah. Jadi apabila kita membina item tu, kita perlu rancang dan kita perlulah sesuai dengan keadaan murid tersebut dan mestilah merangkumi kumpulan atau tajuk yang ditaksir. Okey, kita tengok lagi contoh item berbentuk subjektif. Okey, ini nombor bulat hingga 1000. Okey, menentukan nilai nombor hingga 1000, 1.11. Yang ini adalah 4, menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan menurun. Okey, masih lagi 1.11. TP dia TP2. Soalan berbentuk subjektif. Okey, soalan bentuk subjektif ni ia tidak ada pilihan jawapan. Jadi murid perlu mengisi. Okey, contohnya bilang menaik 10-10. Jadi
murid akan membilanglah setelah kita ajar murid tu tadi. Kalau dalam modul PDPR, sama ada cikgu ada buat secara modul PDPR, ada contoh, ataupun cikgu menggunakan aplikasi WhatsApp, online, Google Meet dan sebagainya. Selepas kita ajar, jadi kita boleh taksir murid, jenis item dia adalah subjektif. Jadi adalah subjektif. Subjektif ni tidak menyediakan jawapan. Jadi saya harap cikgu jelas bagaimana untuk membina item berbentuk alternatif. Alternatif tadi kita perlu menyediakan langkah-langkah. Objektif. Objektif dia ada pilihan. Dan yang ketiga subjektif. Subjektif ni tiada pilihan. Jadi apabila kita merancang untuk pembinaan item, perlulah sesuai dengan tajuk dan kemahiran yang kita buat. Jadi saya harap cikgu dapat gambaran sedikit sebanyak bagaimana untuk membina item PBD dan supaya ianya mudah cikgu untuk mentaksir murid. Dan ia adalah salah satu evidence yang dijadikan evidence untuk menentukan tahap penguasaan murid. Cikgu boleh simpan di dalam desktop contohnya, cikgu boleh simpan di dalam file kan. Jadi tersusun dan teratur ya untuk kita memberi TP kepada murid. Okey, kita tengok lagi contoh-contoh yang lain. Okey, contoh-contoh yang lain, nombor bulat hingga 1000, menentukan nilai nombor hingga 1000, memadankan kumpulan objek dengan nombor. Okey, TP dia TP2 ya, TP2 memadankan objek, kumpulan objek dengan nombor. Contohnya ini 100, 100, 200, padankan. Lepas tu sebab dia ada pilihan, jadi ini pun, jadi kita tengok berapa soalan yang sesuai dengan murid untuk kita menguji TP2. Jadi TP2 tadi saya kata dia ada dua kan. Dia ada kumpulan dia. Jadi kita kena perlu menyediakan dua jenis dua jenis item. Ialah item satu yang dia menentukan nilai, satu lagi pola kan. Jadi kita perlu lengkap pada item TP2 ni, barulah kita berikan TP2 kepada murid-murid. Okey, jadi saya harap cikgu jelas ya. Ini masih lagi di tahun 2. Saya banyak contoh tahun 2 tapi benda ni sama saja di tahun 3 pun sama. Cumanya saya lebihkan contoh di tahun 2. Okey, yang seterusnya ini adalah tahun 3. Tahun 3 dia standard pembelajaran 1.114, nilai nombor TP dia 1. Nombor bulat hingga 10,000. Cuma nombor saja yang lebih besar. Jenis item dia objektif. Jadi dia padankan angka dengan namanya. Maksudnya ini angka dan ini namanya. Jadi jenis ini ada pilihan. Jadi kita panggil dia adalah item objektif. Jadi jika cikgu nak membina item objektif, beginilah bentuknya. Jadi ini adalah yang tahun 3. Saya yakin bahawa saya dah jelaskan tadi di tahun 2. Jadi yang ini adalah untuk yang tahun 3 lah. Tapi asas dia begitu. Okey, yang ini adalah TP2. Okey, soalan yang dia bentuk adalah subjektif. Soalan subjektif ni adalah tidak menunjukkan jawapan. Tidak ada jawapan. Contohnya, nyatakan nilai tempat bagi nombor 5 di bawah. Okey, jadi nilai tempat. Berapa nilai tempat di bawah ni? Jadi di sini mungkin cikgu dah ajar murid, kemudian cikgu bagi bentuk soalan subjektif yang tidak menyediakan jawapan. Mungkin cikgu dah ajar banyak kali kan, contoh-contoh. Kemudian cikgu boleh tafsir murid untuk TP2. Tapi cikgu kena ingat ya bahawa perlu melengkapkan ya, sebab dia TP2 ni dia ada kumpulan-kumpulan dia. Dia tak boleh satu je kita tafsir dah ada, seperti mana yang saya terangkan di awal-awal tadi. Dan saya yakin cikgu pun dah tahu perkara tersebut. Cuma yang ini untuk sekolah plan ni, saya bimbing cikgu, sebenarnya bukan bimbing pun, berkongsi idea bagaimana memudahkan cikgu untuk membina item PBD terancang sekurang-kurangnya
TP3 dan mudah untuk kita merekod sebagai evidence untuk merekod perkembangan murid. Okey, yang seterusnya ini adalah contoh item alternatif. Okey, contoh item alternatif jadi TP3. Jadi TP3 kalau kita lihat dalam DSKP dan TP, cikgu kena rujuk balik, rungkai balik TP tu di bahagian mana, di SKSP mana, dan TP dia, TP3 ni dia ada kumpulan-kumpulannya. Ini adalah salah satu contoh. Okey, contoh yang dia buat ni adalah, ini adalah contoh dalam PDPR lah. Jadi yang ni dia buat alternatif interaktif. Alternatif interaktif ni maksudnya dia menggunakan aplikasi lah. Mana guru yang boleh menggunakan Google Meet, menggunakan video call atau sebagainya lah. Jadi dia yang ni apa langkah-langkah setelah dia ajar murid tu tadi. Mungkin dia ajar standard kandungan dia, pola nombor. Jadi dia menyediakan satu item menggunakan word wall. Cikgu boleh guna word wall, cikgu boleh guna Google Form kan, cikgu boleh guna quizzes, macam-macam lah, bergantung kepada cikgu. Okey, kita tengok langkah-langkahnya. Menyusun nombor yang diberi secara tertib menaik 100-100. Ini item yang dia bina. Okey, guru memberi link permainan word wall kepada murid dalam grup WhatsApp dan Telegram. Contoh kalau cikgu kata dia bagi quizzes ke apa ke, buatlah dia punya langkah-langkah. Kemudian murid perlu buat link tersebut dan boleh mula bermain. Ini dia buat word wall lah. Kemudian murid menyusun nombor secara menaik 100-100. Ini yang dibagilah. Kemudian selepas bermain, murid boleh semak jawapan dan skor mereka. Okey, saya fahamkan bahawa word wall ni murid boleh lihat skor mereka ya, dia boleh screenshot dan bagi balik kepada kita. Tapi kalau kita menggunakan Google Form, cikgu boleh lihat, tetapi cikgu boleh bagi baliklah markah murid, kita boleh screenshot. Jadi ini adalah contoh alternatif tahun 3 yang mana bila guru menjalankan PDPR di rumah. Ini adalah salah satu contoh lah, dan cikgu boleh buat berbagai-bagai. Okay, macam yang saya katakan tadi, bagi cikgu yang tidak ada murid-murid yang menggunakan modul PDPR, cikgu boleh membuat kerja projek lah, boleh beri kit kepada murid lah, ataupun cikgu bagi modul lah, bergantung kepada kesesuaian cikgu. Okay, jadi yang seterusnya, ini adalah contoh-contoh item ya, contoh-contoh item tahun 3 ya. Sini adalah contoh-contoh item yang mungkin cikgu boleh jadikan contoh, dan cikgu boleh bina item. Jadi yang atas ni adalah kita kata petunjuk untuk kita lah, untuk apa, tajuk apa, standard kandungan, standard pembelajaran, TP berapa, jenis item. Jadi kita kenal, oh yang tajuk yang ni kita nak buat TP1 ni, kita nak buat item alternatif. Jadi apa caranya? Oh, mesti ada langkah-langkah, ada prosedur. Jadi itu kalau item. Ini adalah contoh-contoh yang selain daripada itulah. Jadi kemudian ada pula item objektif untuk TP2. Jadi ini adalah contoh yang boleh kita jadikan panduan untuk tajuk, masa dan waktu. Kemudian ada pula item, jenis item subjektif. Jadi sini dia ada tunjuk bagaimana nak membina item alternatif, bagaimana dia nak membina item objektif, bagaimana dia nak membina item alternatif kan. Jadi ketiga-tiga ada contoh di sini dan saya yakin bahawa cikgu sebenarnya sudah tahu, tetapi kadang-kadang kita tak pasti apa evidence yang kita nak buat. Jadi kalau kita susun dan kita rancang benda ni, kita susun dalam file ataupun kita susun dalam ni, jadi kita tahu untuk TP, pemberian TP yang terancang, kita bina item pentaksiran bilik darjah, jadi memudahkan cikgu untuk membuat
evident dan juga memudahkan penyelarasan. Jadi bergantung kepada cikgu nak buat macam mana, tapi saya menyarankan kepada cikgu supaya membuat item-item PBD sebab di sekolah plan lembaga peperiksaan telah melatih guru-guru. Saya tak pasti di sekolah cikgu mungkin ada cikgu bahasa Inggeris yang terpilih, cikgu matematik yang terpilih, cikgu bahasa Melayu yang terpilih. Jadi kalau untuk matematik dan asasnya dia lebih kurang macam ni lah. Asas dia inilah item yang kita perlu kena pasti, iaitu item alternatif ke, objektif ke, kemudian item subjektif ke. Jadi sesuai dengan kemahiran dan tahap penguasaan murid. Jadi untuk memudahkan cikgu, langkah yang pertama cikgu kena buat bagi saya lah, bagi memudahkan cikgu, ialah pemetaan di SKP dan TP. Jadi kita boleh rungkaikan benda tu, jadi tak ada masalah dalam cikgu nak membina item yang telah saya tunjukkan, sama ada item objektif, subjektif, alternatif. Jadi berbagai-bagai cara yang cikgu boleh buat. Contoh kalau dalam kelas nak guna secara lisan pun boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu buatlah apa SK, apa SP, apa tajuk, apa TP dan jenis item alternatif. Alternatif kita buat lisan. Okey, murid menyoal guru menyoal murid secara lisan. Contohlah kan. Murid diminta menyebut nombor yang dilekatkan di papan tulis. Itu adalah salah satu contohnya item alternatif kalau di dalam kelas lah. Tapi dalam situasi hari ini mungkin cikgu boleh beri di dalam grup WhatsApp, Telegram. Contohnya cikgu katakanlah murid pemulihan cikgu tak ramai, mungkin cikgu boleh personal dengan murid tu, suruh dia sebut kan. Disebut dalam apa kita panggil dalam WhatsApp tu kan, voice note tu, bergantung kepada kesesuaian. Tapi kita bina item tu dan kita jadikan dia sebagai bank item untuk kita menilai murid-murid kita dalam memberi TP yang terancang. Okey cikgu. Okey, yang seterusnya ini adalah contoh-contoh lagi TP yang ada dalam ni lah, dalam kita punya video ni. Jadi cikgu boleh lihat contoh-contoh ni, dijadikan panduan dan cikgu ubah suailah mengikut kesesuaian cikgu. Ini untuk tajuk masa dan waktu juga. Untuk TP3 ada soalan objektif, ada soalan subjektif dan ada juga soalan yang berbentuk alternatif. Alternatif ni dia adalah jamnya ni, adalah jadual yang dia bagi, cuma saya tak letakkan di sini lah. Jadi di sini pun ini sebenarnya saya rasa kita dah tahu dah benda ni, kita dah selalu buat, cuma kadang-kadang kita tak tahu nak buat, tak ada idea, nak bagi evidence kita perlu merancang pembinaan item terancang kan untuk memberi TP. Sebenarnya cikgu dah buat dah. Jadi apabila kita nak buat penyelarasan, cikgu dah mudah. Yang ini kita buat berapa hari bulan untuk murid ni dah ada dah. Ingat cikgu ya, ini untuk dalam program plan. Tapi jika seandainya cikgu nak menggunakan contoh-contoh ini untuk murid perdana cikgu, bergantung kepada cikgu. Tapi yang ini saya fokuskan kepada murid-murid yang terlibat dalam program plan, dan ini juga boleh digunakan untuk murid-murid yang lain sebagai evidence ya. Okey, jadi kita tengok lagi beberapa contoh. Okey, ini adalah contoh-contoh item yang telah dibina. Ini adalah tajuk mengenai ruang. Okey, TP1, ni ada alternatif ya. Ni mungkin dia alternatif dia. Guru tunjukkan beberapa kad. Jadi
Kita adalah arahan dalam ni. Kita bacalah arahan dalam ni ya. Ini adalah contoh. Selalunya cikgu pun ada buat, tak semestinya cikgu buat dalam bentuk ni. Cikgu buat dalam bentuk yang sesuai ikut kreativiti cikgu lah. Dan yang ni adalah item subjektif. Dia cakap lukiskan bentuk asas bagi setiap bentuk 3 dimensi. Jadi untuk memberi tipi ni kita perlulah ajar murid tu dulu kan. Jadi kita dah ajar murid tu, murid dah faham, barulah kita keluarkan item yang kita banner tadi dan minta murid buat. Jadi itulah pentaksiran bilik darjah yang telah kita lakukan. Dan yang ini juga adalah contoh soalan objektif. Jadi ini untuk TP3. Jadi macam yang saya cakap tadi, cikgu perlu tahu membuat pemetaan antara DSKP merujuk pada DSKP dan TP ya. Jadi dalam TP3 dan 2 biasanya dia ada kumpulan yang perlu kita selesaikan. Biasanya TP1 ni dia direct, satu soalan dah cukup. Tapi dalam TP2 dan TP3 dia ada kumpulan-kumpulan yang mungkin dia kata satu menamakan, kedua mencari pola, baru selesai TP2. Jadi 2 item yang perlu kita bina. Kalau dalam TP3 mungkin ada 4 item yang kita perlu bina untuk pentaksiran bagi murid-murid kita. Jadi ini adalah contoh-contoh yang telah saya kongsikan kepada cikgu. Semoga ianya bermanfaat dan kita boleh membuat item kita sendiri mengikut kesesuaian kita sendiri dan kita bina bank item. Ya cikgu ya. Jadi saya rasa cikgu pun telah didedahkan dengan perkara ini. Saya cuma perlu mengulang balik apa yang telah disampaikan oleh lembaga peperiksaan terhadap guru-guru yang telah diberi kursus di sekolah-sekolah cikgu. Okey, jadi saya rasa cukup setakat ini. Dan jika ada apa-apa kemusykilan atau ada perbincangan, cikgu bolehlah menghubungi rakan-rakan saya di PPD dengan bantuan SIC, dengan bantuan pegawai pemulihan yang kami boleh bantu ya. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.